Hai semua, hari ini saya akan menerangkan tentang persamaan dan perbezaan antara stres dan burnout. Oke, mari kita lihat persamaan antara kedua-dua ini. Persamaan antara stres dan burnout dapat dilihat melalui aspek gejala seseorang yang mengalami stres dan burnout. Gejala individu yang berhadapan dengan kedua-dua ini dapat dilihat melalui perilaku seperti merasa seperti tidak mau bekerja ataupun kehilangan hari. Kedua, bermasalah dalam memberi tumpuan yang sepenuhnya terhadap kerja yang dilakukan. Dan ketiga, berhadapan dengan masalah insomnia, ketidakhadaman, pening kepala dan jantung berdegup dengan kencang. Persamaan antara stres dan burnout juga adalah dari aspek jenisnya, yaitu kedua-duanya adalah tergolong dalam kesehatan mental individu. Oleh sebab itu, faktor yang menyumbang kepada punca berlakunya stres ataupun burnout adalah hampir sama. Mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi stres dan burnout secara umumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental, ciri-ciri khusus individu, faktor persekitaran, dan peristiwa-peristiwa dalam hidup. Kita akan masuk kepada perbezaan antara stres dengan burnout. Tindak balas seseorang individu terhadap external situation yang disebabkan oleh keadaan yang buruk adalah dipanggil stres. Yang memberi one a feeling urgency dan hyperactivity, kesukaran dalam menumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara dan selalu melupakan sesuatu dengan mudah adalah tanda-tanda orang mengalami stres. Perkara seperti ini akan membawa kepada anxiety disorder. Untuk burnout pula, keletihan mental atau emosi yang berlaku secara berterusan dipanggil burnout. Ia memberi one a feeling of helplessness and hopelessness. Seseorang yang mengalami burnout akan menghadapi keletihan yang kronik. Bukan itu sahaja, mereka juga akan kehilangan tenaga fizikal. Forgetfulness adalah tanda seseorang individu tersebut mengalami burnout. Keadaan seperti itu boleh membawa kepada kemurungan seseorang individu. Sekarang kalian pasti sudah tahu perbezaan dan persamaan antara stres dan burnout. Sekian saja daripada saya. Sekarang saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada kawan saya, yaitu Nadila. Mengapa related dengan self-care? Self-care adalah untuk kesehatan fizikal dan juga mental. Self-care juga penting untuk meningkatkan keyakinan diri, motivasi diri, dan juga meningkatkan kesehatan diri. Self-care juga adalah untuk menjadikan diri kita lebih tenang. Kita perlu memanjakan diri kita agar kita lebih tenang dan dapat mengelakkan diri kita daripada stres selepas bekerja. Ambil contoh, badan kita berasa penat selepas bekerja kerana badan kita telah menggunakan tenaganya banyak, dan kita juga berhak untuk memanjakan diri kita dengan pergi ke spa. So ini dapat menjadikan diri kita lebih tenang dan juga selesa, dan ini juga dapat meningkatkan keyakinan diri kita untuk bekerja. Self-care juga untuk mengurangkan tekanan dalam diri kita supaya kita tidak stres semasa bekerja dan juga melakukan aktiviti harian. Kita perlu meluangkan masa untuk diri sendiri dan kita dapat cuti dari tekanan. Maksudnya adalah kita perlu melakukan dengan merehatkan diri kita dari segala pekerjaan kita dan ambil masa untuk meningkatkan keyakinan diri kita dan juga motivasi untuk bekerja. Kita akan menjadi lebih baik untuk orang lain. Apabila kita melakukan self-care untuk diri sendiri, kita akan menjadi lebih tenang semasa bekerja, emosi menjadi lebih stabil, dan motivasi bekerja akan meningkat. Ini
secara tidak langsung akan memberi kesan kepada orang lain, seperti dengan emosi yang stabil kita dapat memberi kata-kata semangat bekerja kepada orang sekeliling, dan ini juga akan memberikan impak yang positif pada mereka. Bukan itu sahaja, hubungan dengan orang lain akan menjadi lebih baik, malahan kualiti bekerja juga akan meningkat. Kesimpulannya, self-care adalah penting untuk mengelakkan daripada berlakunya stres dan juga burnout.